لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tak jumpa setahun dah lah tu. Baru masuk 2024 ni, masya-Allah. Bersempena pula dengan bulan Rajab ni, masya-Allah. Maka ini adalah satu petanda yang sangat baik bagi kita, istiqamah dalam amalan kita, diberi kefahaman agama, diberi mahir untuk mentakwil, masya-Allah, tabarakallah, dan dikurniakan kepada kita hati yang sangat kuat, sabar, dan hati yang teguh dengan iman, insya-Allah, hati yang faham untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah muslimat, kita dah tak banyak helai dah, nak habis dah, insya-Allah. Rasa macam makan tahun baca ni kan. Allahu akbar. Itu belum lagi buku besar. Ni kira nipis dah ni, insya-Allah. Nanti muslimat boleh dah berangan-angan untuk tambah buku apa lagi lepas ni, insya-Allah. Okey. Kita masuk muka surat 94, iaitu kisah yang ke-35, iaitu mari mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melayani tetamu. Okey, dalam satu ayat disebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24. Apa maksudnya? Sudahkah sampai kepada kamu, wahai Muhammad, perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Kisah ni Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah Az-Zariyat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diziarahi, didatangi dua tetamu yang masya-Allah tabarakallah, tetamu yang sangat mulia di sisi Allah. Tetamu yang sama datang kepada Nabi Lut alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Tetamu yang sama, yang mana membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetamu yang sama membawa berita kepada Nabi Hud alaihissalam tentang kisah kaum Lut, yang mana mereka ini bakal mendapat kemurkaan. Sebelum kita masuk tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetamu yang sama ini adalah dua malaikat yang menyerupai manusia yang tampan, masya-Allah tabarakallah. Mereka datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka cuba untuk memberitahu, mereka memberitahu kepada keluarga Nabi tersebut tentang khabar bahawasanya kaum Lut sekejap lagi bakal ditimpa azab. Masa tu isteri kepada Nabi Hud alaihissalam, bila dia dengar, dia tengok dua orang lelaki yang tampan tadi datang ke rumah dia, dia pun pergi bagi tahu dekat orang kampung, yang mana orang kampung yang terdiri daripada lelaki-lelaki ini sangat suka kepada lelaki. Kita kata kalau istilah sekarang dipanggil apa?
Kalau LGBT itu diumumkan. Ada pondan, ada apa? Ada bengkit, ada apa lagi yang dipanggil buai-buai apa buai? Hang buai apa benda tah kan? Jadi umum dia LGBT. Tapi yang ni disebut gay. Maksud kata suka lelaki sama lelaki dipanggil homoseksual. Jadi dia ketujuan kedatangan malaikat tadi nak bagi tahu azab Allah sekejap lagi akan datang ni. Tapi isteri Nabi tersebut terus pergi bagi tahu kat rumah aku ada 2 orang lelaki yang mana kedua-dua lelaki ni sangat tampan. Dia bagi pecah rahsia. Nabi Lut dah berdebar dah ni. Tiba-tiba mereka datang beramai-ramai semata-mata untuk apa? Untuk melihat lelaki tersebut. Kalau langkah, maksudnya kalau ada rezeki diorang tu, dapatlah kepada diorang. Sebab mereka lebih gemar kepada lelaki. Sehingga kan Nabi Lut sendiri kata apa? Aku ada 3 anak perempuan yang masih suci. Masih darah yang baik pula, yang solehah. Lebih baik kamu pilih mereka ini. Maka kata mereka, kami tak berminat, kami lebih suka kepada 2 lelaki tersebut. Allahu Akbar. Dan pada kisah yang lain, selepas mereka menziarahi, melawati Nabi Lut AS dengan khabar yang sangat menggerunkan, kemudian malaikat ini juga mengunjungi Nabi Ibrahim AS pada ketika itu. Jadi kita baca di sini bagaimana perbuatan Nabi Ibrahim AS boleh kita contoh sampai hari ini, bagaimana kita menyantuni tetamu yang datang ke rumah kita. Jadi muslimat yang dirahmati, kita hari ini nak bila tetamu datang, kalau bukan jemputan, memang akan meresahkan kita, betul tak? Kalau kita tengok zaman mak-mak ayah kita dulu, pintu rumah tu memang welcome je. Kan, terbuka je kan. Orang datang pun boleh je bila-bila masa. Dan sukarlah kita nak tengok rupa mak ayah kita tu, tak berapa sukalah dia datang. Kan? Tak bersedia lah. Bahkan kalau tetamu tu datang, dia nak jamu makan apa yang dia makan. Betul tak? Kalau tak siap lembu ekor tu, rasa tak galak sangat, tak boleh jamu orang. Sedangkan di dapur kita ada je benda-benda yang boleh dibuat. Betul tak? Itu salah satu bentuk keredaan di dalam hati. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau saya masih ingat muslimat, bapak saya tuan guru. Bila kita di rumah, orang akan datang ni. Boleh saya katakan pada muslimat, 24 jam, orang akan datang rumah. Sampai saya terfikir, bapak aku ni tak letih ke layan tamu? Tengah makan nasi, orang bagi salam. Bagi salam tu bukan semata-mata nak datang bagi something. Ada datang mengandung masalah. Ada yang tak ada duit. Ada yang minta itu, ini dan sebagainya. Tapi dilayan, Masya Allah. Kalau ketika di tengah makan nasi, dia akan ajak tetamu tu masuk makan nasi. Allahu Akbar. Dan sampai hari ini dia terfikir. Sampai hari ini tak dapat lagi nak mencontohi yang sedemikian rupa. Tambah pula kita ni duduk di bandar-bandar besar. Kan? Semua tu perlu kepada jemputan. Selagi tak pergi jemput, selagi kita tak menjemput, bila orang datang kita dah resah lah. Nak jamu apa, padahal ada je. Kalau orang dulu dia mengamalkan, apa saja yang ada itu saja yang dihidangkan. Kita selagi tak nampak rare tu, rasa macam tak ada apa nak hidang. Bahkan kalau kita tengok orang dulu, bila tetamu nak balik, dia akan cuba cari apa yang ada di sekeliling dia untuk diberikan. Contoh kalau saya biasa pergi satu tempat tu, bila nak balik, dia duk cari apa nak bagi kat ustazah ni. Buah tak ada lagi, buah tak jadi lagi. Akhirnya dia bagi apa muslimat? Dia ambil pokok bunga yang duduk tepi tu. Ustazah ambil lah pokok bunga ni buat balik. Masya Allah, tabarakallah. Sampai macam tu sekali. Itu sifat yang sangat mulia. Bukan kita nak kehendak kepada pemberian dia, tetapi kita melihat tu kita akan jadi malu sendiri. Itu keadaan orang yang ihtiram tetamu tu, Masya Allah. Sebab tu kalau kita pergi umrah, pergi haji, dipanggil Duyufur Rahman, tetamu Allah. Bila tetamu ni Allah Ta'ala akan layan sebaik-baiknya. Itu sebab tu kalau kita baca kisah tentang Nabi Ibrahim AS ni muslimat, Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok
kisah di sebalik ayat ini. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Suatu hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, disebut sebagai Khalil itu adalah kekasih. Khalilullah, kekasih Allah. Ada juga sahabat-sahabat yang rajin sebut bila menceritakan tentang sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dia kata Khalili sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia nak cerita akrabnya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya sahabat kepada Nabi sampai apa? Sampai sahabat tu gelarkan Nabi tu kekasih mereka. Khalili. Kadang-kadang kalau kita jumpa hadis-hadis riwayat daripada Abu Hurairah, daripada sahabat-sahabat yang lain, kadang-kadang ada juga disebut Khalili, menunjukkan kekasihku bersabda. Okey. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini berada di rumahnya pada ketika tu. Tiba-tiba datang 3 malaikat, iaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Malaikat Jibril tu siapa, muslimat? Yang menyampaikan wahyu. Maksud kata malaikat Jibril ketua bagi seluruh malaikat. Malaikat ni banyak, muslimat. Banyak yang di Baitul Ma'mur, tempat malaikat masuk untuk bertawaf sahaja setiap hari 70,000 masuk. Dan sekali masuk 70,000 tak keluar dah. Setiap hari masuk lagi 70,000. Nak cerita banyaknya para malaikat. Kalau kita tawafnya di bawah, malaikat di Baitul Ma'mur bertepatan dengan Kaabah. Allahu Akbar. Tu tak cerita malaikat Halamatul Arsh yang menanggung Arsh Allah. Tak cerita lagi malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni. Ada riwayat yang mengatakan 300 malaikat. Ada riwayat yang mengatakan 70 malaikat. Yang dinamakan sebagai malaikat hafazah. Yang jaga kita ni. Sendi-sendi kita, kelopak mata kita ni, kita kedip ni, semua ada malaikat. Telinga kita, mulut kita, semua dijaga. Allahu Akbar. Tak kira lagi malaikat yang mana yang duduk dekat titisan hujan, setiap titisan hujan. Bayangkan titisan hujan kita boleh kira tak? Dah berjuta, dah berbilion dah. Tak dapat nak kira. Tapi setiap titisan hujan tu ada malaikat. Allah. Tak dikira lagi malaikat yang tukar shift antara pagi dengan petang bagi setiap manusia. Tukar shift antara pagi, subuh, tukar shift untuk siang pula. Kemudian waktu asar tukar pula untuk malam pula. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat yang Allah Ta'ala bagi damping kita waktu kita baca Al-Quran dengan lancar. Nama dia malaikat Safarah. Semua tu kita kata tak boleh kita nak bilang banyaknya malaikat. Tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita kenal nama mereka. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Yang merupakan apa? Merupakan apa kerja malaikat Jibril? Penyampai wahyu pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail buat apa? Apa kerja malaikat Mikail? Kalau Israfil meniup sangkakala, dah letaklah kat mulut ni, tunggu arahan kun fayakun. Kalau malaikat Mikail, rezeki, menyampaikan rezeki. Nak kena nyanyi balik lah Ustazah, baru teringat balik kan. Hari tu anak saya balik rumah, ibu kenapa Israel tu dia ada dekat nama malaikat? Saya kata, Israel mana? Bila Israel, dia pun nyanyi. Oh, itu bukan Israel, itu Israel. Oh, ya ke? Dia kata, apa dia, Tuhan ingatkan Israel. Tak baik betul nama malaikat tu Israel. Dia kata, Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Lepas Mikail, Israel, Mikail, Israfil. Lepas tu malaikat Malik. Malaikat Malik ni malaikat apa? Penjaga neraka. Malaikat Israel, malaikat Malik, Allah Ta'ala bagi muka mereka khas.
Khas orang gerun. Kalau orang tu beriman, rupa lain akan datang kepada mereka dengan rupa yang lain. Tapi kalau yang tu kafir, tengok muka malaikat Israel pun dah gerun dah satu azab dah. Apatah lagi kalau masuk neraka, jumpa malaikat Malik, tak ada langsung rupa belas kasihan. Rupanya diriwayatkan hitam kebiru-biruan. Tengok saja pun dah azab dah. Tak masuk lagi neraka tu, baru tengok saja. Tak ada can nak minta simpati. Nak buat muka sedih buat layan. Direct tu neraka. Itu malaikat Malik. Allah Ta'ala letak muka khas di situ. Muka kita panggil apa? Muka apa? Muka tak boleh belah. Muka tak boleh minta simpati langsung. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Yang duk tanya kita di dalam kubur. Lepas sahabat-sahabat kita tinggalkan kita. Lepas ahli keluarga kita tinggalkan kita. Dengar saja derapan kasut meninggalkan kita. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dibangunkan kita. Masa tu roh yang ada di langit dimasukkan dalam jasad kita semula. Kemudian dibangunkan kita. Ustazah, dalam kubur tu macam mana nak bangun? Masa orang kubur tadi nampak padat je tanah dia. Kita tahu apa tu bukan alam kita. Tu alam Allah, alam barzakh. Lalu dibangunkan kita. Kemudian didatangkan rupa seorang lelaki. Image seorang lelaki. Di dalam hadis disebut, mafhumnya lebih kurang macam ni. Kata malaikat tadi, "Madza taqul hadzal rajul?" Apa kamu nak kata tentang lelaki ini? Kata apa? Kita pun tengok rupa dia. Kita perhati rupa dia. Kalau kita tak kenal dia waktu tu, maksud kata masa di dunia dulu confirm kita tak pernah kenal. Kita tak pernah cinta dia. Kita tak pernah rindu dekat dia. Kita tak pernah cuba ikut sunnah dia. Siapa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimat, kalau hari biasa kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu orang yang berselawat tu melalui audio kita. Suara kita. Kenal kita hanya dengan suara. Tetapi hari Jumaat, hari yang istimewa, Rasulullah bahkan mengetahui orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan audio dan visual. Rasulullah dengar suara kita, bahkan Rasulullah kenal muka kita. Ni dia muka yang aku kenal. Masa di dunia dulu, mereka ini banyak berselawat kepadaku. Waktu mana Rasulullah kenal? Waktu Rasulullah duduk dekat Telaga Kautsar. Rasulullah mencongak-congak cari mana dia, umat dia. Untuk diberi minum. Maka Rasulullah akan kenal umat dia melalui siapa yang rajin berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila masuk hari Jumaat, muslimat, daripada mula maghrib kemarin sampailah petang ni muslimat, banyakkan selawat. Selawat yang paling simple. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita baca sampai, kita zikir, kita selawat sampai 1000 kali. Penutup dia, khatimah dia dengan Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tuntut untuk kita berselawat dan salam kepada baginda Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita hanya berselawat dengan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sahaja, tetapi penutup dia dengan Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita sebut selawat dan kita sebut sekali dengan salam di situ. Setiap daripada selawat kita, insya-Allah. Moga-moga Nabi kenal kita. Bila ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita boleh jawab. Jawab tu semua bukan atas hafalan kita. Soalan memang dah bocor lama dah. Kita prepare nak jawab ni kan. Tak. Tetapi dengan amalan kita masa kita masih hidup di dunia ni. Banyak mana dosa kita pun kita berselawat. Muslimat, bayangkan kalau kita tak sempat berdoa, kita tak sempat minta dekat Allah apa hajat kita. Kita tak sempat minta keperluan kita kepada Allah. Kita tak sempat minta keampunan daripada Allah, tetapi kita banyak cover dengan selawat, insya-Allah
selawatlah akan menjadi segala jawapan bagi kita. Selawat akan memenuhi keperluan kita. Selawat akan memberi keampunan kepada kita melalui dengan keberkatan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan kita selawat. Kemudian selepas malaikat Munkar dan Nakir, malaikat apa lagi muslimat? Malaikat Ridwan, penjaga syurga. Tengok saja pun dah nikmat dah. Tengok rupa pun dah tahu dia welcome kita dah nak masuk syurga. Tak ada soalan yang banyak dah pun. Tambah pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang layak masuk syurga siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam diikuti para nabi, kemudian umat pertama yang dapat masuk syurga umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada semua umat yang masuk, ada umat pertama yang akan masuk siapa? Disebut dalam hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Lepas tu barulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu kelebihan kita. Kita walaupun duduk di hujung zaman, jadi umat akhir zaman, tetapi kita akan jadi umat pertama dihisab, umat pertama boleh masuk ke dalam syurga berbanding umat-umat yang lain. Sebab tu muslimat, bila kita bangun saja daripada tidur, benda pertama kita kena buat, ya Allah, aku bersyukur, aku dilahirkan, aku ditakdirkan berada pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat terdahulu buat dosa bayar cash. Buat kesalahan, terus ditimpa bala. Tak adanya Allah Ta'ala nak tanggung. Walaupun hidup mereka beratus-ratus tahun. Buat satu amalan, satu pahala je dapat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat sikit saja dapat banyak muslimat. Bayangkan, kita solat satu waktu, solat berjemaah satu waktu dapat berapa? 27 pahala ataupun 25 pahala. Kata riwayat yang lain. Bayangkan orang yang azan dapat 60 kebaikan. 60 pahala. Orang yang iqamah dapat 30 pahala. Nampak tak? Buat sikit saja tapi dapat banyak. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tu kita kena bersyukur. Ya Allah, syukurnya Engkau takdirkan aku lahir dan hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi-nabi terdahulu pakat teringin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya kita kena rasa bangga. Jangan duk pegang pula tak apa. Umat Nabi Muhammad ni kelebihan dia buat dosa tak dibayar cash. So bolehlah tambah lagi dosa, jangan macam tu. Jangan pegang yang tu, pegang kelebihan-kelebihan. Bahkan umat Nabi Muhammad boleh jadi saksi di akhirat atas kebaikan-kebaikan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi atas sikap tawaduknya minta untuk kita doa kepada Nabi supaya Nabi mendapat maqamam mahmudah. Tu, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Kita berhenti sekejap nak orang azan. Nah.
Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma Okey, seterusnya malaikat mungkar dan nakir, malaikat raqib dan atid. Itu semua 10 malaikat yang wajib kita tahu, kenal nama mereka, tahu tugas-tugas mereka. Dan petugas-petugas Allah ni bukan menandakan Allah Ta'ala tak mampu. Bukan menandakan Allah Ta'ala tak mampu, bahkan ini salah satu daripada bentuk kekuasaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Analogi dia mudah je muslimat kita nak faham. Kita tengok Pak Agung, Raja, kan ada dayang-dayang dia, ada escort dia, ada pembantu. Kan kita nak kata Raja tu lemah? Itulah bentuk kekuasaan. Macam kita ni muslimat. Disebut Iron Lady. Dekat rumah tak ada maid. Buat kerja semua. 24 jam kita lah. Dekat sini kita, kat rumah pun kita contoh. Ada ke orang panggil, ini hebat perempuan ni, berkuasa dia? Tak kan? Kalau banyaknya maid, banyaknya dayang-dayang kita tu baru dipanggil berkuasa, betul tak? Yang duduk sebut Iron Lady tu kita je lah, pujuk hati. Pujuk hati kita, ya aku ni kuat ni, wanita besi ni, betul tak? Boleh buat semua benda aku boleh buat. Macam tu. Tapi kalau adanya semua-semua tu adalah menunjukkan kekuasaan. Itu kita nak tahu, nak faham tu. Kadang-kadang orang tanya, apakah menunjukkan Allah Ta'ala tu tak boleh buat sebab dia perlukan kepada pembantu, petugas dia. Itu bukan lambang kelemahan, itu lambang kekuasaan. Allahu Akbar. Itu kita kena faham. Tambah malaikat yang terakhir, raqib dan atid, yang mencatat buku catatan amalan kita, duduk dekat kiri dengan kanan kita, bahkan mencatat setiap apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi walaupun sedikit, tidak akan jatuh walaupun satu huruf. Bahkan atas asbab catatan tersebut, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kita tidak boleh menuduh Allah Ta'ala zalim untuk menyiksa manusia di dalam neraka. Sebab apa? Hasil semua tu daripada perbuatan kita. Kalau banyaknya amalan baik yang kita buat, maka banyaklah catatan amalan kita sebelah kebaikan. Itu yang kita nak. Kalau buruk, maka banyaklah amalan catatan sebelah keburukan. Sebab tu orang kafir, bila dia tengok buku tu dibentangkan kepada dia, dia akan kata, Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni yang tak tersembunyi, sama ada yang besar ataupun yang kecil, tak tersembunyi langsung, semuanya dicatat. Allahu Akbar. Sebab tu orang kafir cukup takut. Sebab apa? Buku catatan amalan di muslimat ada 3. Cara Allah Ta'ala bagi ada 3 tempat. Yang pertama Allah Ta'ala bagi dengan
catatan buku amalan melalui tangan kanan. Orang yang dapat buku catatan amalan di sebelah kanan tangannya, orang ini sangat beruntung. Sebab dia akan dihisab dengan hisaban yasirah. Yang kedua, buku catatan amalan akan diberi di sebelah tangan kiri dia. Orang yang dapat buku catatan amalan di sebelah tangan kiri dia, orang ni dah malang dah. Orang kafir, orang Islam yang fasik, yang terlalu banyak dosanya, sama ada dengan manusia, dengan Allah, mati belum sempat bertaubat dan sebagainya, maka orang ini sengsara muslimat. Sebab apa? Nanti buku catatan amalan tadi dibentang dan diperkirakan sedetail-detailnya. Macam mana nak tahu cara perkiraan Allah sedetail-detailnya? Ditimbang segala kebaikan dengan keburukan. Dipersoalkan macam mana dalam surah Yasin. Dalam beberapa hadis yang lain, mereka ni akan cuba menipu, memberi alasan kepada Allah dengan apa yang mereka perbuatkan. Maka Allah Ta'ala dengar dulu alasan tu, saja je Allah Ta'ala dengar dulu, padahal Allah Ta'ala tahu dah apa yang mereka telah perbuatkan di dunia. Maka akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan, hari tu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari tu kami kunci mulut-mulut mereka. Sebab apa? Sebelum tu mereka dah beralasan dah dengan Allah, dah cuba berdolak dalih lah dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala kunci mulut mereka, maka yang menjadi saksinya, yang menjadi pendakwanya, yang menjadi pembelanya siapa? Adalah tubuh, badan, kaki, tangan, telinga, mata, rambut, semua menjadi saksi di hadapan Allah. Itu nak cerita. Masa tu didetailkan dah. Setiap perbuatan Allah Ta'ala hisab dengan detail. Yang paling malang lagi muslimat, buku catatan amalan diserahkan kepada mereka di belakang mereka melalui tangan mereka, tangan kiri mereka yang ambil di belakang, tetapi nak ambil di belakang tu melalui perut yang berlubang. Dimasukkan dalam perut yang berlubang, barulah terima buku catatan amalan di sebelah belakang mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, wal'ayyazubillah muslimat. Yang paling kita nak, ya Allah, waktu kita berwuduk muslimat, setiap kali kita basuh tangan kanan kita kan, kalau kita tak ingat doa yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita basuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah buku catatan amalan di sebelah kananku. Baca di dalam hati kita. Waktu kita basuh tangan kiri kita, ya Allah, kurniakanlah buku catatan amalan. Jangan kau kurniakan buku catatan amalan di sebelah. Jangan kau berikan buku catatan amalan di sebelah kiriku, ya Allah. Dan di belakangku, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepadaku orang yang masuk syurga tanpa hisab. Nak masuk syurga tanpa hisab ni ada syarat-syarat dia. Jangan syirik, jangan apa orang panggil apa ni? Tilik, menilik. Jangan syirik, jangan mendatangi bomoh-bomoh yang ada kaitan dengan jin. Jangan duk mandram siapa-siapa, jangan duk sihir siapa-siapa. Jangan duk tuju siapa-siapa, jangan duk bina jambatan dengan saka, jangan duk buat perhubungan kolaborasi dengan saka. Jangan. Kemudian jangan tilik tangan. Tilik tangan kita. Pergi dekat ahli nujum, ahli astronomi tak apa, dia tengok bintang, macam mana kapal-kapal nak berlayar. Tapi kalau ahli nujum ni, bintang yang macam ni ditilik masa depan dengan melihat tangan. Hari ni kita tak jumpa dah ahli nujum macam tu. Tapi kita jumpa dalam aplikasi handphone. Betul tak muslimat? Tengok dekat handphone. Lepas tu, dia kata aplikasi kita letak tangan kamu.
Letak tangan kamu, nanti dia scan. Dia pun meramal masa depan kita. Tu syirik muslimat. Syaitan iblis pun dia lebih maju daripada kita. So kita tak mendatangi ahli nujum yang ada di luar sana, tapi kita dah jumpa aplikasi yang berfungsi sebagai ahli nujum. Jakim kata haram. Sebab apa? Dia berkaitan dengan akidah. Walaupun nak main-main. Ada seorang muslimat dia kata, Ustazah, saya kan masa tu tahun 2020. Saya bukan nak betul-betul nak percaya pun Ustazah. Saya main-main je. Saya pun buatlah macam tu. Dia kata dekat saya 2022 nanti ni, kamu akan menunaikan umrah. Saya pun duk tertunggu-tunggu. Betul ke tak? Dalam main-main tu, ada harapan lagi. Masuk 2022 betul-betul dia boleh pergi umrah. Maka dia mula percaya. Nampak tak? Itu permainan syaitan. Dia share pula dekat kawan-kawan dia. Manalah nak tahu jadi macam aku. Dia kata, aku tengok sampai boleh pergi umrah. Akhirnya dia percaya. Bila saya cerita pasal ni, baru dia bongkar rahsia dia. Saya kata bertaubat banyak-banyak. Walaupun benda tu terjadi, tetap kita dikira sebagai syirik. Sebab ni ada kaitan dengan akidah. Kita tak boleh meramal masa depan kita. Dan orang yang selalu tatayur. Tatayur tu kata Nabi, orang yang suka, kita kata mengambil misalan daripada apa yang berlaku makhluk dalam dunia ni. Contoh, tengok bewak melintas, kita nak musafir ni. Tiba-tiba ada bewak melintas kena patah balik sebab sial. Macam tu. Tengok burung gagak banyak-banyak terbang. Oh, ini sebab ada something akan berlaku. Tercucuk tangan, ada masalah nak berlaku ni. Tu dia. Kita beranggapan. Itu panggil tatayur. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu amalan para Arab jahiliah terdahulu. Nabi sangat menentang. Nak masuk syurga tanpa hisab, jangan ada perkara-perkara ni. Tinggalkan syarat perkara-perkara tersebut, insya-Allah dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang penting tawakal tu ala Allah. Setiap usaha kita dan kita tawakal kepada Allah. Okey. Ya. Maksudnya macam mana? Potensi. Kalau setakat potensi itu tak ada masalah. Tapi kalau meramal masa depan kamu ni nak jadi apa? Yang tu bermasalah. Kamu tu akan menjadi apa? Tapi berdasarkan teri lahir ni, kamu potensi kamu sebagai apa kan? Kamu akan, kalau kamu buat macam ni, menjadi macam ni. Itu tak ada masalah. Tapi kalau meramal apa akan jadi pada kita ke depan hari. Kalau orang yang dah berkahwin, kan dia pergi tilik, tengok urat dia sampai daripada atas tu sampai ke bawah betul. Contoh, ni bakal bermadu. Agak-agak jadi apa muslimat? Porak peranda tak rumah dia? Nampak. Menilik dengan bintang-bintang. Zodiak. Lagi apa? Zaman kita dulu kan? Zaman 90-an tu, atas bintang-bintang. Itu pun syirik. Walaupun kata nak suka-suka, tak boleh. Dalam bab akidah tak ada istilah suka-suka. Bab fiqah, kalau kita salah, dosa. Tak apa lagi. Tak jatuh iman. Tapi kalau bab akidah, boleh membatalkan iman. Itu yang kita bimbang tu. Tidak ada istilah suka-suka kalau dalam bab akidah. Okey, boleh faham insya-Allah? Okey. Okey, dah selesai di situ. Lalu beliau segera bergegas ke arah isterinya. Ini belum lagi, di atas lagi. Ketika mereka bertemu dengan Ibrahim, mereka berkata, "Salam alaika ya Ibrahim Khalilullah." Sejahtera ke atas kamu, wahai Ibrahim, kekasih Allah. Lalu Ibrahim jawab salam mereka dan menjemput tetamu-tetamu yang tidak dikenali itu masuk ke dalam rumahnya. Ni adab. Bila kita pergi rumah orang, adab kita jangan main kelir-kelir. Walaupun orang dalam rumah tu bestie kita. Dia tahu dah siapa kita pun kenal lah dia. Rapat sangat dah ni.
Kita main pakai ketuk pintu je. Salah di segi adab. Sedangkan bilik ibu dan ayah pun kena ketuk dulu. Kena bagi salam dulu. Tak boleh masuk suka-suka hati. Bilik anak lelaki pun sama, bilik anak perempuan pun sama. Apatah lagi kalau rumah. Orang luar datang rumah, kita yang pergi rumah orang ni, first kali, kita kena bagi salam 3 kali, kata hadis. 3 kali bagi salam. Setakat 3 kali, kalau 3 kali orang tak jawab, silakan balik. Tetapi kalau kita dengar, mungkin dia duduk dalam toilet ke, kita boleh tunggu. Jangan bagi-bagi salam tu, dia ada pintu tolak. Dia ada tingkap. Kalau dulu orang tingkap nakor kan, orang dulu, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sambil-sambil bagi salam, dia buka yang tingkat nakor tu. Ada orang tak ni? Dia tengok kan macam tu. Allahu Akbar. Kita ni sehingga bila kita bagi salam, orang buka pintu rumah tu, kita kena mengelak sedikit ke tepi. Tundukkan pandangan. Jangan duk tunggu nak terpa. Buka-buka pintu, badan tak terpa lagi. Tapi mata ni dah terbelalak, dah tengok apa saja isi dalam rumah orang. Sepatutnya, bila orang tu buka pintu, orang tu jawab salam, kita menghindar ke tepi, tunduk pandangan. Jangan dilihat. Itu adab kita. Bagi salam, apa maksud bagi salam? Doa. Sampai awal dah kita dah doa dekat dia, kesejahteraan ke atas dia. Itu adab. Maka dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia pun jawab salam kita, dia pun turut mendoakan kita. Di situ dah ada silaturahmi, kasih sayang dah ada. Sebab ada dalam satu hadis disebut, orang yang nak eratkan kasih sayang sesama kita, maka tebarkanlah salam. Saling memberi salam. Allahu Akbar. Bagi salam ni, cara jawab salam ada 2 jenis. Boleh jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun boleh jawab dengan Assalamualaikum semula. Dua-dua tu boleh. Tapi yang peliknya yang satu lagi lah. Biasanya jawab. Saya masa pergi Uzbek, kita bagi salam dekat orang, dia jawab dengan bagi salam balik. Assalamualaikum. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab balik macam tu. Mula-mula pelik lah. Tapi bila kita jumpa hadis, rupanya ada cara jawab salam yang macam tu juga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, kemudian ini cara pertama. Tetamu tadi datang, bagi salam. Kemudian Nabi Ibrahim pun jawab. Dan mempersilakan tetamu tu masuk ke dalam rumah. Kalau kita tak sudi, kita takkan sila. Kecuali lah kalau rumah kita tu, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Cantik sikit saja daripada tongkang pecah. Macam tu lah. Masa tengah hari itulah nak lipat baju dekat ruang tamu kan. Masa tu jugalah anak-anak main-mainan. Masa tu jugalah segala-galanya lah dekat depan ruang tamu tu. Maka kita tak selesa, tak apa. Kita jawab salam, kita pun keluar sembang dengan dia di luar. Kalau kita dah cantik, rumah seronok lah kita nak terima orang masuk. Dan tetamu tu kena faham. Dia bukan boleh sosok atau buka pintu, dia terus nak langkah masuk. Dia kena faham, mungkin ada suaminya sedang tidur di situ, mungkin ada bajunya yang sedang bersepah, anak-anaknya yang sedang bermain dan sebagainya. Sebab rumah adalah kawasan peribadi. Bukan mudah-mudah kita terus nak masuk dalam rumah orang. Tapi Nabi Ibrahim AS tunjukkan, bila tetamu datang, persilakan masuk ke dalam rumah. Maksud kata, dekat ruang tetamu itu sepatutnya ruang itu dah bersedia untuk menerima tetamu. Dah kemas dah. Kalau nak tidur bang, pergi tidur dalam bilik. Kejap lagi kawan saya nak datang. Anak-anak nak main pun main satu tempat. Nanti tetamu nak datang. Baju yang tak sempat nak lipat tadi tu bawa letak balik dalam bakul. Simpan dulu. Untuk next bulan hadapan. Tak tahulah tinggi mana, wallahu a'lam. Macam itulah lebih kurang. Sambut tetamu dengan penuh rasa gembira. Jangan buat muka susah hati. Jumpa dia orang nak datang susah hati. Suka dengan orang Shopee je datang. Kan? Tetamu yang betul kita susah hati. Allahu Akbar. Ikut tata cara seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau segera bergegas ke arah isterinya Siti Sarah.
yang sedang berada di dapur dalam keadaan sembunyi-sembunyi dari pengetahuan tetamunya itu. Dia pun cepat-cepat pergi kat dapur jumpa dengan isteri dia. Waktu tu Siti Sarah duduk dekat di dalam dapur. Itu kerja orang dapur. Kalau yang datang tu tetamu lelaki, tolak suami kita pergi ambil sambut. Bukan kita. Kalau yang datang tu perempuan, suruh suami kita tunggu kat dalam, kita yang keluar. Macam tu lah. Kalau yang tu adik-beradik, tak apalah, mana-mana pun keluar. InsyaAllah. Sebab tempat perempuan tu tempat yang dalam tersembunyi. Siapa Siti Sarah? Isteri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Isteri yang kedua nama apa? Siti Hajar. Daripada Siti Hajar tu lahirlah Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail tu barulah sampai ke keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian beliau datang dengan satu hidangan yang berupa anak lembu panggang yang gemuk. Anak lembu panggang, bayangkan muslimat. Muslimat biasa makan tak? Daging lembu. Kita dah biasa makan daging lembu yang matang, betul tak? Yang dah biasa beranak banyak kali kan? Yang memang patut untuk disembelih. Saya muslimat, masa saya di Yaman, saya biasa makan anak lembu dara. Masa pergi beli dekat pasar-pasar dia orang tu, lembu tu tak disembelih lagi. Tapi bila kita nak, disembelih. Muslimat, dia punya isi dia punya kulit dia, bukan kulit, isi dia tu sangat lembut muslimat. Beza dia dengan lembu yang matang ni. Kan daging dia pejal. Yang ni daging dia macam lendir-lendir sikit, lembut. Sangat lembut. Mudah kalau kita masak cepat dia empuk. Itu beza dia. Dengan lembu yang matang. Jadi sebenarnya sedap. Sedap sangat. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Bila saya baca kisah ni, teringatlah anak lembu betina yang gemuk. Maksud kata yang isi dia masih segar lagi, baru lagi. Kerana itulah saja harta yang ada ketika tu. Ini menunjukkan bahawasanya kita sebagai tuan rumah, apa saja yang ada dekat rumah ni, saya tak kata kat muslimat, saya pun sama. Kadang-kadang ustaz balik, ada apa nak bagi nak? Ada tetamu nak datang. Sudah abang, tak ada apa kat rumah kita ni. Dia pun buka peti. Ni yang beku banyak-banyak. Tak tahulah bila dia nak cair. Kan? Jadi benda tu jadi buntu nak bagi apa. Padahal ada saja kopi, ada teh, ada Milo, ada telur, ada. Kalau masak nasi goreng telur pun rasanya suka je orang. Kan? Tapi kita ni gelabah sangat. Allahu Akbar. Ni salah satu contoh kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang ada. Jangan kita terlalu memberatkan diri kita dengan perkara yang tak ada. Bagi apa yang ada pada kita. Tetamu pun bukan tak reda. Takkan dia tak, telur je. Tak ada tamu kata macam tu, betul. Kita hidanglah secawan kopi pun, dia tak akan kata, kopi je. Cicu ke? Tak ada kan? Tak ada. Tetamu insyaAllah akan reda. Bagilah apa yang ada. Allahu Akbar. Dan dia memilih lembu yang gemuk kerana hendak memuliakan tetamunya. Tujuan dia yang ada ketika tu, yang paling istimewa ketika tu adalah seekor lembu yang gemuk. Maka itulah yang diberikan pada tetamu. Tujuan dia apa? Niat dia apa? Aku hidangkan secawan kopi yang aku miliki ni semata-mata untuk memuliakan tetamu. Macam tu. Aku hidangkan nasi putih dengan telur goreng saja yang aku ada saat ini. Jangan disimpan sambal tempoyak, jangan disimpanlah apa-apa yang ada ayam panggang percik janji dengan anak tadi kan. Kesian pula tetamu datang. Tak payahlah nanti anak balik tak ada pun nak makan. So tak payah bagi kat tetamu boleh terus. Salah tu muslimat. Tujuan nak memuliakan tetamu, keluarkan apa yang ada, insya-Allah barakahnya sangat besar. Sebab apa? Tetamu datang rumah kita bawa rahmat muslimat. Zaman Nabi ada kisah seorang perempuan. Dia cukup marah kalau suami dia balik tetamu. Dia maki-makinya. Sekali dengan suami kena, sekali dengan tetamu pun kena. Satu hari, si suami tadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu ketika tu Rasulullah pun pergi ke rumah perempuan tadi bersama beberapa orang tetamu. Bila datangnya tetamu tadi ni, masya-Allah tabarakallah, kita ketahuilah perempuan tadi seronoklah yang datang tu Rasulullah.
dengan tetamu-tetamu. Tetapi masa baliknya tetamu, Allah Ta'ala tunjuk kepada wanita tadi, balik bawa segala binatang-binatang berbisa, segala kala jengking, segala lipan, segala apa yang tak patut daripada rumah perempuan tadi. Maksud kata, tetamu tadi datang, bawa rahmat. Tetamu tadi keluar pula, bawa bencana, balak yang ada dalam rumah kita, muslimat. So, kita kena usaha untuk redha. Macam tu. Usaha untuk redha. Sebab datang mereka walaupun dengan pelbagai perangai, tetapi kita layan dengan penuh kemuliaan, insya-Allah keluarnya mereka bawa segala bencana bala daripada rumah kita. Bukan dia bawa balik rumah dia, tak. Macam tu pakat tak beranilah pergi rumah orang. Dia bawa tu umpama dia tolong buang di luar sana. Allahu Akbar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera meletakkan makanan itu di hadapan tetamu-tetamunya dan menolaknya supaya dekat dengan mereka. Dia letak kat tamu, dia tolak lah. Maksud kata semawa lah tu. Makanlah, silakan. Setelah meletakkannya, Nabi Ibrahim melihat mereka seakan-akan menahan tangan mereka daripada memakannya. Sebab tu muslimat, Nabi Ibrahim sangka, diorang ni tak makan ni. Aku dah bagi tak makan. Biasanya, pada zaman tu biasanya orang yang tak makan ni ahli-ahli sihir je. Jadi Nabi Ibrahim dia dah syak wasangka lah. Kan kita kalau tetamu, kalau orang bagi dekat kita, apa pun makanlah walaupun sedikit, walaupun baru tadi dah sendawa, dah kenyang, dah makan kan. Walaupun kita dah kata, Alhamdulillah tadi jangan susah-susah saya dah makan. Tapi kalau dihidangkan, walaupun secawan air minum juga. Sepotong kuih makan juga walaupun sedikit. Mengambil hati tuan rumah. Sebab dia dah susah payah hidang dekat kita. Allahu Akbar. Yang demikian ini menimbulkan ketakutan dari dalam hati Nabi Ibrahim. Kerana kebiasaan orang Arab, jika ketika itu apabila mereka tidak menjamahkan hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah, boleh jadi mereka itu salah seorang daripada ahli sihir yang hendak menyihir tuan rumah. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada tetamunya dengan suara yang lembut, "Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tak sudi nak makan?" Maka jawab tetamu itu, "Janganlah kamu merasa takut, wahai Ibrahim Khalilullah." Sekali lagi mereka sebut, "Wahai Ibrahim Khalilullah." Wahai Ibrahim kekasih Allah. Sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhanmu. Maka fahamlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa mereka itu adalah utusan Allah, yakni malaikat yang berupa dengan wajah manusia. Siapa mereka? Sayyidina Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Mikail dan juga malaikat Israfil. Ada dua, ada tiga. Israel, Israfil, Mikail. Okey. Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian mereka menyampaikan berita gembira kepadanya bahawa beliau akan memperolehi seorang anak lelaki yang akan dinamakan dengan nama Ishaq selepas Yaqub. Maksud kata, Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, akan melahirkan dua orang anak lelaki. Iaitu yang bernama Ishaq, kemudian nama Yaqub. Daripada Ishaq dan Yaqub inilah akan lahirnya Bani Israel. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. 12 orang anak tu di antara yang bernama Yahuda. Daripada 12 orang anak dengan isteri yang lain dapat pula Bunyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada situlah bermulanya Bani Israel. Sedangkan sebelah Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail sampailah ke keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibrahim sempat melihat Yaqub seperti mana firman Allah dalam surah Hud. Anak itu akan lahir daripada isterinya yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ni terkejut muslimat. Sebab apa? Bila didengar berita tu, berita gembira tu. Sedangkan ketika tu usianya 100 tahun dah. Kalau kita tengok usia tu menopause lah, lebih daripada menopause dah muslimat. 60 tahun dah menopause. Kalau 60 tahun tanpa kita makan apa-apa ubat, tiba-tiba belum menopause, muslimat kena pergi cek. Kalau makan ubat hormon atau apa ke tak apa lagi. Sebab dia ada bantuan. Tapi kalau still tak ada makan ubat apa-apa, tiba-tiba masih lagi
haid seperti biasa, umur 60 tahun, jangan seronok sangat. Jangan, aku punya hormon, Masya Allah, kan? Tak. Jangan seronok sangat. Barangkali ada kanser dinding rahim. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam ilmu perubatan, umur 55 tahun dah mula indung telurnya, hormon estrogennya dah tak ada dah. Dah makin sangat berkurangan. Tiba-tiba masih lagi keluar tanpa bantuan apa-apa hormon, maka kena rasa bimbang. Kena pergi cek balik. Tapi kalau duk makan ubat hormon, makan perancang dan sebagainya, tapi dalam usia tu masih keluar, tak ada masalah lah. Sebab dia ada bantuan. Okey. Maka seronoklah Siti Sarah. Tapi dia rasa ragu-ragu. Apa dia kata? Tidak mungkin aku ini akan melahirkan seorang anak. Sesungguhnya aku ini seorang perempuan tua. Begitu juga keadaan suamiku. Bagaimana aku akan melahirkan anak sedangkan aku ini mandul? Selama ini Siti Sarah tak pernah ada anak. Menurut Imam Al-Jalal, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berumur 120 tahun muslimat. Manakala Siti Sarah umur 100 tahun. Para malaikat itu pun menjawab, demikianlah ketentuan Tuhanmu, maka terimalah ia dengan rasa kesyukuran dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah maha bijaksana pada penciptaannya dan dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Maka Ibrahim dan Siti Sarah rasa gembira dengan berita gembira itu dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan. Ini satu bentuk kisah yang saya boleh rumuskan di mana cara kita boleh mengikut peribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melayani tetamu. Yang kedua, kita kena faham pahala-pahala sangat besar bagi orang yang melayani tetamunya. Orang yang ihtiramud duyuf, ikramud duyuf, orang yang memuliakan tetamu. Kemudian salah satu daripada perkara yang boleh merapatkan silaturrahim di antara kita dengan tetamu, sama ada tetamu tu terdiri daripada sahabat kita ataupun adik-beradik kita. Dan yang terakhir, dia ajar kepada kita bagaimana tawakalnya, bagaimana yakinnya kita kepada ketentuan Allah walaupun keluar daripada normal umur kita. Bagi orang yang masih mengharapkan kehadiran cahaya mata walaupun usianya adalah usia yang sangat renta, contoh umur dia dah 45 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas, masih belum dikurniakan cahaya mata, dah pergi cek, dah ada buat teknik IVS dan sebagainya lah. Macam-macam dia dah buat. Doktor kata tak ada apa-apa masalah. Tapi tak tahu, Allah Ta'ala belum lagi rezekikan. Maka tingkatkan keyakinan kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menentukan apa yang kita rancang. Jadi yakin tu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kisah tadi tu banyak pengajaran untuk kita. Menjadi bagaimana menjadi seorang tuan rumah yang memuliakan tetamu dan juga bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan tak muslimat sebelum kita tutup majlis kita? Okay, silakan. Okey. Aurat kita dengan perempuan bukan Islam sama dengan aurat kita dengan lelaki ajnabi. Lelaki yang bukan suami kita, yang bukan anak kita. Anak lelaki kita, yang bukan dengan abang kita, yang bukan dengan adik lelaki kita. Selain daripada tu, aurat kita dengan perempuan yang bukan muhrim, yang perempuan non-Muslim. Maksudnya, perempuan non-Muslim, iaitu seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi isu dia sekarang ni muslimat, ada anak-anak kita yang duduk di hostel kan, duduk satu dorm dengan wanita-wanita yang bukan Muslim. Kalau didapati wanita yang bukan Muslim itu orang yang berakhlak mulia, orang yang yang tak bawa cerita, orang yang moral dia baik, maka masih ada kelonggaran kepada kita. Tetapi kalau didapati, hari ni lagi bahaya muslimat, duduk satu bilik, dia rakam kawan dia, kemudian dia upload, dia cerita, dia fitnah, maka kita kena tutup aurat dengan sempurna di hadapan dia. Okey, kalau kita pergi nak gunting rambut, kalau ada salon muslimah, cari yang muslimah. Banyak di Malaysia ni bersepah
Jangan pergi cari juga orang yang bukan Muslim. Kalau isu perubatan, ya. Isu perubatan bukan senang nak jumpa pakar-pakar. Tiba-tiba kita berdepan dengan non-Muslim. Non-Muslim pula boleh pilih. Yang wanita kan yang lelaki, pilih yang wanita. Dah kita tak ada dah yang Muslim, yang pakar tak ada. Kena berhadapan dengan yang non-Muslim. Pilih yang wanita. Dah tak ada juga yang wanita, barulah yang bukan wanita. Itu pun sebab dia daruriyah orang panggil. Perkara darurat. Bukan kehendak. Jangan duk main, saya nak bersalin dekat Dr. Eng. Lelaki sebab saya selesa dengan dia. Kerana sebab-sebab yang macam tu tak boleh muslimat. Tetapi kalau dia saja pakar yang ada, nak buat macam mana? Diperbolehkan. Hanya dengan had dia saja. Wallahu a'lam. Okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Berkaitan dengan wuduk hanya aurat saja. Wuduk tak ada masalah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Sama-sama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan syurga-Mu Jannatul Firdausil A'la, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami ya Allah, daripada perbuatan kami ya Allah, daripada pegangan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada perkataan kami ya Allah, daripada perbuatan kami ya Allah, daripada pegangan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, saya ada bawa 2 produk hari ni, olive oil dan juga sambal bilis garing. Ni bantu bisnes anak-anak. InsyaAllah kalau boleh kita dapat bantu tu, kita bantulah insyaAllah. Sambal bilis garing tu masya-Allah sedap muslimat. Rasalah RM18 saja sebalang. Boleh makan sampai bulan puasa nanti. Kalau sempat lah tu, kalau tak habis lah. InsyaAllah. Olive oil tu RM120 insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.